Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Setelah mengambil kira input pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang diadakan, kerajaan akan menguasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Pengecualian cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti IPO, Initial Public Offering yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka tertakluk kepada syarikat syarat ditetapkan. Kerajaan akan mengubah perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi kadar 5 hingga 10%. Barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Tapi untuk maksud menggalakkan pelancongan, ia tidak dikenakan kepada pelancong dan beberapa peraturan diperkenalkan supaya pelancong boleh mengutip pulangan cukai itu sebelum berlepas keluar negara. Yang di-Pertua, Malaysia perlu seiring dengan perayaan pencukaian antarabangsa, iaitu mengekang aktiviti penghakisan asas cukai dan pemindahan untung ke negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah. Mengambil kira maklum balas daripada industri dan perkembangan terkini antarabangsa, kerajaan akan melaksanakan cukai minimum global pada tahun 2025 dengan hanya terpakai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan global sekurang-kurangnya 750 juta euro. Kerajaan juga akan memantau perkembangan cukai minimum global di peringkat antarabangsa. E-invoice harus dilaksanakan oleh LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negara. Kerajaan mengambil kira maklum balas yang diterima dan memberikan cukup masa kepada pembayar cukai. Maka kerajaan setuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi 100 juta ringgit mulai 1 Ogos 2024. Pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025. Nombor pengenalan cukai TIN akan diperluas penggunaannya untuk menyokong pelaksanaan e-invoice ini. Pematuhan cukai secara sukarela yang seterusnya bagi mengurangkan ketirisan hasil akan diberikan perhatian.